Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di IKIM FM, inspirasi utama anda. Dan Alhamdulillah kita kembali dengan izin daripada Allah Ta'ala setiap hari Jumaat antara 3 hingga 4 petang. Inilah waktunya kita bersama setiap minggu menerusi rancangan Mutiara Hadis bersama dengan tetamu tetap kita iaitu Al-Fadil Ustaz Taurik Jafri bin Muhammad Akbar. Dah pun tiba di konti Ihsan ini. Sebelum tu nak ajak anda untuk tonton secara langsung. Kalau nak tonton live di AB Live kita, nak tak kenal lagi ke mungkin Ustaz Taurik ni kok Taurik banyak sangat kan, mana satu ni lah Ustaz Taurik yang selalu buat TV tu, Ustaz Taurik Jafri. Tonton kami secara langsung di AB Live kami, like kami di IKIM FM ataupun dengarkan di frekuensi radio ikut tempat masing-masing. Berbaju Melayu biru turquoise di hari Jumaat penuh barakah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Taurik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Alhamdulillah. Moga diganjari lautan lelangit pahala dunia akhirat. Saban kali Jumaat live di konti bersama dengan pendengar semata-mata nak kongsi ilmu sebenarnya dan mengaji kitab di IKIM FM ni mudah aja. Dia tak ada silap-silap, tak ada tadah telinga dan adakan hati Ustaz ya. Dan kita masih lagi berkongsi untuk 40 hadis Imam Nawawi, itu kitab yang sedang kita belajar, dan kita masih lagi berada pada hadis kedua, itu hadis Jibril. Tak habis lagi, banyak lagi nak sambungan. Kita masih lagi sambung untuk hari ini, untuk hadis Jibril, hadis kedua tu. Dan sebelum tu mungkin kita nak sentuh sikit Ustaz ya, apa-apa kalau ada yang terkini tentang peristiwa dalam Islam, kita akan jadikan itu sebagai mukadimah sebelum kita sambung mengaji kitab kita 40 hadis Imam Nawawi. Dan kita menghampiri ke Ramadan, sekarang pada 6 Syaban, dan dalam bulan Syaban yang paling terkenal sekali ialah malam nisfu Syaban. Silakan Ustaz Taurik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, thumma amma ba'd. Terima kasih DJ Siti, Sama-sama. para pendengar Radio IKIM FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita sekali lagi dipertemukan di dalam sama ada radio ataupun Facebook. Yang penting kita dapat bersama-sama, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, di antara dambaan tertinggi seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia dapat menampak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dan dambaan yang lebih tinggi bagi ahli syurga itu adalah supaya mereka dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW mengajarkan kepada kita dengan bagaimanakah caranya seseorang itu dapat duduk bersama dengan Nabi SAW dalam syurga. Maka Nabi pernah bersabda, aqrabukum inni manzilatan yawmal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat dengan aku kedudukannya pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak selawatnya ke atas aku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan kemuliaan hari Jumaat ini, dengan kemuliaan bulan Syaban yang mulia, marilah kita sentiasa membasahkan lidah kita dengan membaca salawat kepada Nabi SAW. Lebih-lebih lagi kita berada pada bulan Syaban. Dan bulan Syaban ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian ulama menggelarkan bulan ini sebagai bulan salawat. Seperti dalam sebuah kitab yang bertajuk Madza fi Sya'ban, karangan ulama besar daripada Mekah, Al-Allamah Dr. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dalam kitab beliau tersebut menyatakan bulan Sya'ban ni bulan selawat. Jadi kenapa bulan Sya'ban ni dikatakan bulan selawat? Kerana pada bulan Sya'ban inilah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Suruhan daripada Allah untuk kita ini bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi. Suruhan itu turun pada bulan Syaban.
Jadi sebab itu ulama kata bulan Syaban ini adalah bulan selawat, bulan yang sepatutnya kita memperbanyakkan selawat kerana pada bulan ini diturunkan firman Allah tersebut. Jadi kita berada pada bulan Syaban, bulan selawat. Ya. Kita berada pada hari Jumaat, hari selawat. Maka selayaknya kita ini banyak bersalawat kepada Nabi SAW sepanjang hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira pada saat ini kita berada pada 13 Syaban. Ya. Masuk maghrib kejap lagi dia dah masuk 14 Syaban. Masuk maghrib besok dah masuk 15 Syaban. Dan di antara kemuliaan bulan Syaban ini adalah malam yang ke-15. Kerana banyaknya hadis-hadis Nabi SAW telah menjelaskan tentang kemuliaan malam ataupun hari 15 Syaban ini. Maksudnya esok Sabtu, Ya. Sabtu maghrib tu masuk 15 Ya, betul. Syaban. Ya, Sabtu masuk maghrib dan masuk 15 Syaban. Jadi malam nisfu, dipanggil malam nisfu Syaban lah ya. Malam nisfu Syaban ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah malam yang sangat hebat, yang sangat agung, di mana pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu-pintu rahmat dan maghfirat. Malam yang sepatutnya setiap mukmin duduk bersimpuh, menadah tangan, memohon limpahan dan curahan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama telah menamakan malam nisfu Syaban ini dengan pelbagai nama. Di antara namanya adalah Lailatul Takfir. Malam penghapusan. Kerana pada malam nisfu Syaban ini Allah akan hapuskan dosa-dosa hamba-hambanya yang meminta pengampunan daripada Allah. Malam ini juga dipanggil Lailatul Ijabah, malam penerimaan doa. Sebab malam nisfu Syaban adalah salah satu malam yang sangat mustajab doa. Dan malam ini juga digelar sebagai Lailatul Barakah, malam yang penuh keberkatan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan malam ini dengan menurunkan berkat dan rahmat ke atas hamba-hambanya, dan banyak lagi nama-nama yang lain. Kalau kita tengok melalui nama-nama ni sahaja, cukup untuk kita memahami bahawa malam nisfu Syaban bukan kaleng-kaleng malam. Hebat. Ya, bukan saja-saja. Saya. Dia adalah satu malam yang sepatutnya kita kena luangkan masa untuk kita manfaatkan malam ini, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kemuliaan malam nisfu Syaban ni tidak ada pertikaian kerana disabit dengan banyak hadis-hadis Nabi SAW. Di antara salah satu hadisnya bahawa Nabi SAW telah bersabda, "Idza kana lailatul nisfu min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Apabila telah datang malam nisfu Sya'ban ini, Nabi pesan, bangunlah pada malamnya, maksudnya berqiyamul lailah pada malam tersebut, dan puasalah pada siangnya, maksudnya puasa pada 15 Syaban itu. Dan Nabi SAW sebut pada hadis tersebut, sesungguhnya Allah akan menyeru hamba-hambanya pada malam tersebut dengan menyatakan, ala min mustaghfirin fa ughfiruh. Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala seru, adakah di sana orang-orang yang minta ampun, nescaya saya akan ampunkan dia. Ala min mustarziqin fa arzuquh. Adakah di sana orang-orang yang meminta rezeki padaku pada malam ni, dan aku akan berikan rezeki untuknya. Ala min mubtalan fa u'afih. Adakah di sana orang-orang yang ditimpa dengan bala musibah, yang minta perlindungan kepada aku akan melindunginya. Ila akhiril hadis. Maksudnya hadis tersebut menjelaskan bahawa malam tersebut adalah malam pengampunan dosa, malam meminta rezeki, malam meminta perlindungan daripada Allah, perlindungan daripada Allah daripada sekalian musibah dan juga malapetaka. Itu satu hadis. Dalam hadis-hadis yang lain, tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi diceritakan tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban ni. Antaranya satu lagi hadis, Allah akan memandang hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Lalu Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa hamba-hambanya kecuali dua golongan. Dua golongan ini, dia tidak akan dipandang oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Golongan pertama dipanggil golongan musyrik, iaitu orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun golongan kedua dipanggil dengan istilahnya al-musyahin,
Apa itu al-musyahin? Al-musyahin ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah orang-orang yang dalam hatinya menyimpan perasaan benci, perasaan tidak suka, yang mereka itu suka berkelahi, suka bergaduh, suka memutuskan tali silaturahim. Ini dia golongan al-musyahin. Orang-orang yang dalam hati dia itu penuh dengan kebencian, musuh dengan orang dan sebagainya. Maka dua golongan ini tidak akan mendapat apa-apa pun pada malam nisfu Syaban. Allah tak pandang, apatah lagi Allah ampunkan dosa-dosa. Saya. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, malam yang orang lain semua dapat pengampunan dosa daripada Allah. Semua orang lain dapat rezeki daripada Allah. Semua orang lain dapat macam-macam anugerah daripada Allah. Tapi dua golongan ini terkeluar daripada segala anugerah tadi. Mereka tidak mendapat apa-apa. Ruginya. Alangkah ruginya mereka ini. Saya. Jadi sepatutnya mungkin yang musyrik tu mudah-mudahan kita selamatlah. Ya, tapi yang kedua ni. Yang kedua ni, nak membersihkan hati daripada perasaan benci pada orang. Membersihkan hati daripada perasaan memusuhi orang. Menjalinkan semula hubungan-hubungan yang terputus. Itu memerlukan kepada kita muhasabah diri kita untuk kita baiki balik semua perhubungan-perhubungan kita dengan manusia, untuk kita bersihkan hati kita ini daripada menyimpan perasaan benci, perasaan musuh, perasaan tak suka, perasaan dengki, perasaan dendam pada orang, supaya jangan sampai pada malam nisfu Syaban, malam yang agung, malam yang mulia, kita ini terkeluar daripada pandangan rahmat Allah. Kalau malam yang agung macam nisfu Syaban ni dah terkeluar daripada pandangan Allah, maka malam-malam lain lagi-lagilah tuan-tuan dan puan-puan. Ya, Lailatul Qadar Ramadan jangan harap ya. Masya Allah. Kan. Jadi kita tengok macam mana kan permusuhan dan pergaduhan ini menyebabkan seseorang itu tercampak jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iyyazubillah. Bahkan setengah ulama juga menyatakan kenapa Nabi kata macam tu pada malam nisfu Syaban, orang-orang macam ni dia tak dapat apa-apa daripada Allah. Seolah-olah Nabi nak beritahu, kau ada 15 hari lagi kau nak masuk Ramadan ni. Takkanlah kau macam ni lagi. Betul. Takkanlah hati tu masih kotor dan busuk dengan macam-macam sangkaan-sangkaan dengan orang. Hasad, dengki, dendam, musuh, benci, tak suka ni apa semua. Takkanlah 15 hari lagi nak masuk Ramadan ni. Jadi biarlah pada malam nisfu Syaban tu hati tu clear, hati tu bersih, hati tu suci, supaya dapat masuk ke dalam bulan Ramadan dengan qalbun salim, dengan hati yang sejahtera. Amin. Hati yang bersih, hati yang jernih. Amin, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, penting tuan-tuan dan puan-puan untuk kita merhatikan bagaimana perhubungan kita sesama manusia. Pada akhir zaman ini terlalu banyak masalah-masalah berlaku dengan perhubungan sesama manusia. Ya, jiran sesama jiran, rakan-rakan sesama rakan-rakan, adik-beradik sesama mereka, bahkan anak beranak sesama mereka. Betul. Terganggu hubungan itu kerana macam-macam masalah. Jadi nak tak nak malam nisfu Syaban kita mesti kena bersihkan hati itu daripada semua masalah-masalah ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya golongan yang disebut tak mendapat apa-apa pada malam nisfu Syaban ni ada lebih kurang 8 golongan. 8 golongan ini disebut oleh seorang ulama besar nama dia Said Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari rahimahullah dalam kitab beliau bertajuk Ghayatul Ihsan, Ghayatul Bayan fi Lailatin Nisf min Sya'ban. Beliau kata ada 8 golongan. Yang pertamanya musyrik, yang keduanya musyahin, dan ada lagi 6 perkara, mungkin boleh rujuk pada kitab tersebut. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita selamat daripada jadi 8 golongan ini yang dengannya menyebabkan kita ini dipandang oleh Allah pada malam tersebut dan layak mendapat pengampunan dosa daripada Allah. Timbul satu persoalan, bila kita dah tahu nisfu Syaban malam yang mulia, malam yang hebat, maka soalan ni apakah yang patut dilakukan? Ya. Maka ini kita kena melihat satu lagi aspek. Malam nisfu Syaban juga dikatakan sebagai satu malam yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan ajal seseorang, Allah Taala takdirkan rezeki seseorang. Dan perkara ini disebut dalam beberapa hadis, di antaranya riwayat Imam Ad-Dailami.
bahawa Nabi SAW telah bersabda, tuqta'u al-ajalu min Sya'ban ila Sya'ban. Akan diputuskan ajal seseorang itu pada bulan Sya'ban sampai ke bulan Sya'ban yang lain. Itu satu riwayat. Ada juga satu lagi riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah bila bertanya kepada Nabi SAW kenapa berpuasa pada bulan Sya'ban, Nabi kata, li'annahu yunsakhu fihi arwahul ahya'i fil amwat. Kerana pada malam nisfu Sya'ban tu akan dipindahkan nama-nama orang-orang yang hidup kepada nama-nama orang yang mati. Maksudnya ditentukan ajal seseorang itu pada malam nisfu Sya'ban. Jadi ada lebih kurang saya tengok ada 7-8 hadis yang menyebut tentang pada malam nisfu Sya'ban ni adalah malam Allah Ta'ala menetapkan rezeki. Jadi kita faham pada malam tersebut tuntutan paling besar itu adalah doa dan munajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak minta pada Allah Ta'ala pada malam itu supaya takdir yang Allah nak tulis itu biarlah takdir yang baik, rezeki yang murah, umur yang panjang dengan taufik untuk kita beribadat. Jadi budaya pada negara kita dan banyak negara-negara lain pada malam nisfu Sya'ban akan berkumpul orang di masjid, di surau, baca Yasin 3 kali. Ya. Ada sebahagian kawan-kawan kita daripada pihak seberang sana nyatakan ini Nabi tak buat, Nabi tak suruh buat. Jadi ini nanti termasuk dalam bid'ah, masuk neraka. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dah faham tema pada malam nisfu Sya'ban ini, bahawa pada malam inilah ditakdirkan rezeki dan ajal, maka memang selayaknya kita nak memohon bermunajat kepada Allah dengan melakukan apa jua ibadat sekalipun. Orang kalau nak bersedekah pada malam tu, sedekahlah. Lepas tu doalah pada Allah. Orang kalau nak sembahyang 2 rakaat solat hajat, lepas tu nak mohon kepada Allah, buatlah. Orang kalau nak khatam satu Quran pada malam tu, lepas tu dia nak doa, buatlah. Jadi kita kalau tak mampu banyak sangat, maka kita ambil yang mudah. Diajarkan oleh para ulama kita, bacalah Yasin 3 kali. Setiap kali baca Yasin tu dengan niat yang berbeza. Yasin pertama minta panjang umur. Kerana malam tu Allah baru nak catat ni umur kita ni macam mana gaya. Jadi malam tu baca Yasin, minta panjang umur dengan taufik untuk beribadat. Baca Yasin kedua, murah rezeki. Baca Yasin ketiga, minta perlindungan daripada musibah bala. Kita sebenarnya nak fokus pada minta pada Allah tu, doa dan munajat tu. Tapi sebelum kita minta doa tu, kita lakukan something. Sedekah pun tak apa, solat pun tak apa, baca Yasin tak apa, nak baca surah Baqarah tu pulang, zikir pun tak apa. Tak ada masalah. Jadi tak perlu kita nak berselisih di situ. Apa pun ibadat yang kita lakukan, yang kita nak adalah kita nak mohon pada malam tersebut apa yang kita nak minta pada Allah. Ya, kita khawatir nanti gaduh sana gaduh sini, ni tak puas hati, ni tak puas hati, sudahnya semua duduk rumah tengok cerita Korea. Ya. Kan? Berlalu gitu je. Malam nisfu Ini Sya'ban. kata tak boleh baca Yasin malam ni. Oi, bid'ah ni, masuk neraka ni. Okey. So tuan buat apa? Saya duduk rumah je tak buat apa-apa. Kan? Totally lost. Ya, totally lost. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, membaca Yasin 3 kali di majlis surau ini satu perkara yang sangat bagus. Walaupun kita memang tidak ada satu hadis yang jelas menyuruh kita baca Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban, tapi itu tak menjadi masalah. Kerana apa yang kita nak buat adalah ibadat yang setelah itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi saya kira agak clear lah kot apa yang patut kita buat. Baik. Sangat jelas. Jadi masa yang sedikit yang mungkin tersisa, kita sambung ya. Berapa masa kita ada ni? Kita ada kurang lebih 20 minit Ustaz. 20 minit? 20. Okey, 20 minit panjang lagi. Jadi kita teruskanlah ya dengan kuliah kita ni, talaqi kitab hadis 40 hadis Imam Nawawi, di mana kita masih mempelajari tentang hadis Sayyidina Jibril alaihi salam. Dan sebelum saya teruskan baca kitab, minta maaf saya tengok tadi macam ada soalan pada Facebook tadi bertanyakan boleh ke berpuasa pada hari nisfu Sya'ban. Hari Ahad ni lah kiranya.
hari Ahad. Boleh ke berpuasa pada hari Ahad? Jawapannya boleh sahaja, bahkan digalakkan. Sebab dalam hadis tadi kita baca Nabi SAW telah bersabda, faqumu lailaha, dan bangunlah pada malamnya, qiyamul lail lah pada malam nisfu Syaban. Wa sumu naharaha, dan puasalah pada hari siangnya, iaitu pada nisfu Syaban tu lah. Tinggal lagi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin 15 Syaban itu adalah hari terakhir kita boleh berpuasa, kerana setelah 15 Syaban kita diharamkan berpuasa. 16 Syaban sampailah masuk Ramadan, hukum dia haram berpuasa kecuali dengan beberapa keadaan. Antara keadaannya, orang yang dah terbiasa puasa Isnin Khamis, dia boleh continue puasa Isnin Khamis walaupun 16 Syaban dan ke atas. Ataupun orang yang telah berpuasa pada 15 Syaban, dia boleh berpuasa pada 16 Syaban. Orang yang berpuasa 16 Syaban, dia boleh puasa pada 17 Syaban. Orang berpuasa 17 Syaban, dia boleh puasa 18 Syaban. Tapi kalau dia terputus satu hari, dia dah tak boleh sambung. Ya. Sebab hadis Nabi sangat clear menyatakan Nabi tak bagi untuk berpuasa 16 Syaban dan ke atas. Melainkan beberapa situasi yang kita sebutkan tadi. Jadi soalan tu saya rasa clear lah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok ya soalan Sayyidina Jibril alaihi salam yang keempat. Jadi setelah Sayyidina Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang apakah itu Islam, apakah itu iman, apakah itu ihsan, kita dah selesai dah 3 soalan itu. Maka soalan yang seterusnya yang ditanyakan adalah, Sayyidina Jibril bertanya, mata sa'ah, bilakah akan berlaku kiamat wahai Muhammad? Maka Nabi SAW menjawab persoalan itu dengan menyatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu berbanding orang yang bertanya. Jadi Nabi nak bagi tahu, saya ni tak adalah lebih pandai daripada orang yang bertanya. Orang yang bertanya ni lebih pandai. Itu tanda Nabi SAW merendah diri, tawaduk di hadapan malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian bila mendapat respon begitu, maka Sayyidina Jibril tanyalah soalan yang kelima. Apa dia soalan kelima? Fa akhbirni an amaratiha. Makanya wahai Muhammad, beritahulah kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Tadi tanya bila kiamat. Nabi kata yang bertanya tu lebih tahu daripada yang ditanya. Jadi malaikat Jibril tanya pula soalan seterusnya, kalau macam tu apa tanda-tanda kiamat? Okey. Maka Nabi SAW pun menjawab 2 tanda-tanda kiamat di sini. Pertamanya adalah Nabi bersabda, antalidal amatu rabbataha. Bahawasanya seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Ini tanda kiamat yang pertama Nabi sebut. Dan tanda kedua yang Nabi sebut adalah antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Maksudnya kamu melihat orang yang berkaki ayam, bertelanjang, miskin, menggembala kambing, mereka akan berlumba-lumba untuk membina bangunan yang tinggi. Ini tanda yang kedua. Jadi kita nak tengok apa maksud 2 tanda ini. Pertama sekali Nabi kata, pertama adalah seorang hamba akan melahirkan tuannya. Ulama memahamkan kata-kata ini dengan 2 cara. Pertama, caranya dengan cara literal. Maksudnya memang ambil secara zahir hadis. Keduanya, sebagian ulama fahamkan kata-kata Nabi tadi dengan cara majas, dengan kiasan. Kita cuba tengok dua-dua ni. Pertama, literal. Apa maksud hamba perempuan melahirkan tuannya sendiri? Yang ni kalau kita nak faham secara literal, kita perlu memahami sedikit sebanyak tentang sistem perhambaan yang pernah wujud pada zaman jahiliah dan pada zaman Islam pun masih wujud, di mana sistem perhambaan ini telah dihapuskan secara rasmi beberapa tahun yang lepas. Maksudnya mungkin 100 tahun lepas ke 200 tahun lepas ke. Jadi pada zaman Nabi memang sistem perhambaan ini ada dan diamalkan. Dan dalam sistem perhambaan ini tuan-tuan dan puan, bila seorang lelaki dia memiliki seorang hamba perempuan,
dan dia boleh bersetubuh dengan hamba perempuan tersebut, dan sekiranya hamba perempuan itu hamil dan melahirkan anak, anak itu nanti adalah hak milik si lelaki tu tadi, tuan tu. Oh. Okey. Jadi anak tu akan dibin atau dibintikan kepada tuan. Dan ibu yang melahirkan anak ini, hukum dia tetap akan kekal sebagai hamba perempuan. Dia still status dia sebagai hamba. Jadi cuba bayangkan, seorang lelaki mendapat anak daripada hamba perempuan dia. Maka anak ni dia akan mewarisi harta-harta ayah dia, betul tak? Betul. Okey, termasuk dalam harta si ayah ni adalah ibunya sendiri yang melahirkan dia tu. Agak-agak boleh faham kau? Faham. Ni kena ada sikit background lah pasal isu hamba ni kan. Jadi hamba perempuan adalah termasuk harta milikan tuannya. Tiba-tiba hamba perempuan ni melahirkan anak untuk tuannya. Jadi anak kepada tuan ni, dia akan mendapat harta daripada ayahnya bila ayah tu meninggal, yang termasuk diwarisi oleh si anak ni adalah mak dia sendiri. Kerana mak dia masih statusnya sebagai hamba. Saya. Jadi di sini kita faham kata-kata Nabi, tanda-tanda hari kiamat adalah ramainya hamba-hamba perempuan. Sehingga kan seorang hamba perempuan akan melahirkan tuannya sendiri. Maksudnya anak tu mungkin dalam 20 tahun akan datang bakal menjadi tuan kepada mak dia sendiri. Ini bila hadis ini dipaham secara literal ya tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Saya tengok yang lebih menarik adalah apabila kita faham hadis ini dengan cara kiasan ataupun majaz. Dan ini juga adalah secara ulama faham hadis ni. Macam mana caranya kalau pakai kiasan? Kata ulama, termasuk tanda-tanda kiamat itu adalah anak akan derhaka kepada ibu dan ayah. Anak akan melayan ibu dan ayah mereka seperti seorang tuan melayan orang gajinya. Saya. Agak-agak kan hari ini kita boleh tengok anak tu dia boleh perintahkan mak ayah dia sendiri. Mak ayah tak berani nak langgar kata-kata anak dia. Ya. Kan, anak ni dia datang kan, dia balik daripada sekolah, dia ambil beg dia campak sana, dia buka baju dia campak sini. Mak, tolong ni, nak kopi, dia kata. Tolong pun tak ada. Mak, nak kopi, dia kata. Mak, nak tu. Mak, nak ni. Jadi kita tengok mak tu tadi, tak ubah macam orang gaji. Ya. Yang terpaksa melayan anak dia tu macam tuan dia sendiri. Dan apabila mak ayah telah uzur, anak-anak itu memang berubah sikap mereka menjadi tuan. Mak ayah yang tak uzur dah. Mungkin anak-anak tu yang bagi nafkah untuk mak ayah dia. Anak-anak tu merasakan bila dia bagi nafkah untuk mak ayah dia kan, anak-anak tu merasakan dia boleh order apa saja untuk mak ayah. Mak ayah kena ikut cakap dia sebab dia bagi duit. Ini tanda-tanda kiamat yang Nabi sebut dalam hadis. Bila kita faham kata-kata tu tadi secara majaz, Nabi kata ibu akan melahirkan tuannya sendiri. Maksudnya anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan akhir zaman, perangai anak-anak tu macam tuan. Perangai anak-anak tu macam tuan kepada ibu mereka sendiri. Yang perkara ni saya rasa tuan-tuan dan puan tidaklah rasa pelik kerana berlaku dengan banyaknya pada zaman ini. Betul. Kita tidak dapat menafikan begitu banyak isu derhaka kepada mak ayah berlaku pada zaman ini. Anak-anak yang mungkin tidak lagi faham tentang bagaimana sepatutnya mereka menghormati dan memuliakan anak-anak mereka, ibu dan ayah mereka. Dan secara kebetulan, salah satu golongan yang mereka diharamkan mendapat pengampunan daripada Allah pada malam nisfu Syaban yang kita dah cerita tadi, salah satu golongan yang saya kata ada 8 kan. Saya mention tadi 2 aja, musyrik dan musyahin. Orang yang syirik dan juga orang yang suka bergaduh, memutuskan hubungan silaturahim. 2 ni. Jadi baki ada 6 lagi. Salah satu daripada 6 ni juga adalah anak-anak yang derhaka kepada mak ayah mereka. Mereka pada malam nisfu Syaban totally mereka kosong, tak dapat apa-apa. Rahmat, pandangan Allah, rezeki daripada Allah semua tak dapat. Ya. Dan kita perlu berjaga-jaga dengan derhaka pada mayah pada zaman ini.
Ya. Kerana tuan-tuan dan puan daripada satu sudut, ada kalanya berlakunya derhaka anak-anak ni kepada mak ayah adalah ada kalanya berpunca daripada mak ayah sendiri. Berpunca daripada mak ayah sendiri yang ada kalanya terlepas pandang bagaimana cara yang paling sepatutnya membesarkan anak-anak mereka. Betul. Berapa ramai, saya rasa zaman ni masih ada lagi ibu dan ayah yang mereka boleh hantar anak-anak mereka belajar tuition. Tak ada masalah. Mereka boleh hantar anak-anak mereka untuk ambil benda-benda yang seperti contoh dia belajar taekwondo contoh ni. Tak ada masalah pun. Hantarlah anak-anak belajar taekwondo. Tak ada salah tu. Ada mak ayah sanggup hantar anak dia pergi berenang. Betul. Takut kampung dia banjir. Senang anak tu nak selamat kan? Ya. Dia hantar pergi berenang. Aha. Sebulan bayar beribu. Ya. Lagi power tuan-tuan. Ada mak ayah yang hantar anak dia pergi belajar piano. Betul. Bayar beribu lagi. Tapi sampai pada masa mak ayah ni tak pernah terfikir pernah suruh anak dia pergi belajar Quran. Tak pernah terfikir pernah suruh anak dia belajar ilmu fardu ain. Betulkan salat, puasa. Betulkan tauhid. Belajar tasawufnya. Jadi sudahnya anak ni membesar dengan menjadi seorang yang cerdik pandai. Kat kelas dapat top 1 lah. Top 1 ke? Ya. Top 10 lah. Top 10 mendapat kelas. SPM meletup, Masya Allah. Markah cukup hebat. Anugerah tu, anugerah ni, anugerah dekan. Semua dia sapu belaka. Ya. Tapi dalam hati dia tak ada perasaan takut pada Allah. Boleh jadi anak ini sampai satu masa, dia akan buang mak ayah dia begitu saja. Betul. Bila anak ni dah membesar, dapat kerja, dapat ni, harta, Masya Allah, orang kaya belaka kan. Takut pada saat itu dia datang nampak mak ayah dia sendiri. Memang salah anak tu. Tapi kan, kalaulah daripada kecil, mak ayah menitik beratkan ilmu agama untuk anak tu tadi. Di samping anak tu, orang yang cerdik pandai, belajarlah semua tu. Tak ada masalah nak berenang, nak taekwondo, nak piano, no problem. Tapi kenapa masih ada ibu dan ayah yang tidak terfikir anak-anak dia sangat memerlukan kepada ilmu agama? Supaya dalam hati anak-anak ini ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya. Jadi ini yang menjadi persoalan. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau seorang ibu dan ayah hanya menitik beratkan benda-benda yang bersifat material untuk anak-anaknya, anak-anak mereka, maka janganlah terkejut sampai satu masa anak-anak itu tidak lagi pandai menghormati mak ayahnya sendiri. Ya. Tidak pandai menghargai mak ayah dia sendiri. Maka inilah salah satu punca banyaknya berlaku masalah derhaka kepada mak ayah. Yang saya katakan tadi, salah satu puncanya maybe disebabkan mak ayah sendiri yang tidak membesarkan anak itu dalam circle ilmu agama. Padahal itu yang penting. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok satu hadis. Kita rasa hadis ni macam pernah kita sebut dalam kuliah ni. Berapa minit kita ada? 1 minit? 1 minit setengah. 1 minit setengah. Okey, lama tu. Dalam satu hadis disebut bahawa seseorang yang dia itu pandai dalam ilmu Quran, pandai baca Quran dan beramal dengan Quran, mak ayah dia pada hari kiamat diberikan satu mahkota yang cahaya daripada mahkota itu lebih hebat daripada cahaya matahari. Soalnya, yang hafal Quran budak ni, yang beramal Quran dengan budak ni, yang buat kerja semua budak ni. Kenapa mak ayah yang dapat mahkota? Kenapa mak ayah yang diberi mahkota yang lebih cantik, yang lebih bercahaya daripada cahaya matahari? Sebab jadi budak tu hafal Quran, beramal dengan Quran, itu kerana mak ayah. Mak ayah yang hantar. Mak ayah yang hantar, mak ayah yang usahakan. Kalau mak ayah tak buat apa-apa, tak jadi budak tu dah. Betul. Jadi kerana budak tu menjadi, sebabnya adalah mak ayah. Jadi sebab tu kita kata, budak ni jadi baik ke, menjadi buruk ke, menjadi anak derhaka ke, menjadi anak saleh ke, itu dilakar oleh mak ayah itu sendiri. Betul. Jadi kena tengok macam mana mak ayah membesarkan anak-anak mereka, tuan-tuan dan puan-puan.
supaya kita jangan terjebak masuk dalam tanda-tanda kiamat seperti yang kita bacakan tadi. Saya. Baik. Wallahu a'lam. Rasa tak puas kan? Saya pun macam geram tak tapi tak apa. Dia biar orang putih kata apa Ustaz, less is more. Maknanya kalau saya macam tak sabar, tak puas, tak cukup, dengarkan setiap hari Jumaat, setiap minggu jadi pendengar setia rancangan Mutiara Hadis, dan ulangan di radio boleh dengarkan pada hari Ahad jam 12.30 hari. Dan kalau nak tunggu Ahad tu lambat sangat, dengarkan habis je video live kita ni, tonton cepat-cepat kembali supaya cepat dapat ilmu apa yang dikongsikan. Untuk hari ini kita habis untuk hadis kedua, hadis Jibril, dan tak habis lagi, kita sambung lagi minggu depan hadis Jibril. Buat hadis kedua kita ada 40 hadis daripada kitab Imam Nawawi. Kita akan kongsikan dengan anda. Dan terima kasih pendengar dan penonton yang ikuti kita, yang tulis note balik, salin balik nota apa yang Ustaz sebutkan tadi tu. Terima kasih Syafah Kasim dan yang lain-lain. Jazakumullah khair. Saya terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian daripada saya, Siti Rohani Surani. Terima kasih bersama. Jumpa lagi. Terus setia dengarkan IKIM FM, inspirasi utama anda. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang disampaikan waktu salat fardu asar bagi bandar-bandar utama